Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Rosliza, mengajar di SMK Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan. Selamat berjumpa kembali. Aspek Perundangan Perniagaan dengan subtajuk 7.1 Undang-Undang Kontrak. Jadi objektif pelajaran kita pada hari ini ialah untuk menjelaskan elemen-elemen kontrak, iaitu niat, ketentuan dan keupayaan. Sebelum kita teruskan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita imbas kembali 6 elemen kontrak, iaitu pertama, tawaran; kedua, penerimaan; ketiga, balasan; keempat, niat; yang kelima, ketentuan; dan yang keenam, keupayaan. Jadi hari ini kita akan bincangkan 3 elemen terakhir dalam elemen kontrak. Jadi yang pertama sekali kita lihat niat. Niat maksudnya adalah keadaan minda yang tidak dapat dilihat secara zahir, dan ia merupakan sesuatu yang ada pada hati yang berbeza dengan perbuatan atau kelakuan. Jadi mengikut Akta Kontrak 1950, Seksyen 2A dan 2D, perkataan dengan maksud dan kehendak secara tersiratnya mengandungi elemen niat di dalamnya. Jadi seterusnya perjanjian berdasarkan niat. Jadi penentuan sama ada wujud niat atau tidak di dalam berkontrak di mahkamah adalah berdasarkan kepada jenis kontrak yang dimasuki oleh pihak-pihak berkontrak. Jadi perjanjian yang berbentuk domestik atau kekeluargaan, tiada niat untuk mengikat di sisi undang-undang. Manakala perjanjian berbentuk komersial ataupun berbentuk perniagaan, memang ada niat untuk terikat di sisi undang-undang. Okey. Jadi kita lihat kembali kepada contoh kontrak. Dalam video kita yang lepas, kita menggunakan contoh ini juga, mudah untuk belajar. Okay. Jadi kita tengok contoh kontrak antara Ahmad dan Azli. Jadi Ahmad bercadang membuat tawaran untuk menjual keretanya kepada Azli dengan harga RM40,000. Azli pula bersetuju untuk membeli dan membayar harga kereta tersebut kepada Ahmad. Dan telah wujud kontrak antara Ahmad dan Azli. Jadi di sini kalau kita lihat di sini berlakunya urus niaga, jual beli kenderaan antara Ahmad dan Azli, dan ini adalah perjanjian jual beli, iaitu perjanjian perniagaan yang mana niatnya adalah ada niat untuk mengikat dari segi undang-undang. Okay. Jadi seterusnya kita pergi kepada ketentuan. Di ketentuan merujuk kepada terma-terma dan syarat-syarat kontrak untuk menjadikan kontrak sah di sisi undang-undang. Terma dan syarat kontrak mestilah jelas, nyata, terang dan tentu kepada sesiapa ianya ditujukan. Dari perjanjian-perjanjian yang mana maknanya tidak tertentu atau tidak boleh ditentukan adalah batal. Jadi kita lihat di sini merujuk kepada terma dan syarat kontrak. Jadi dalam sebuah kontrak perlu ada terma dan syarat-syarat kontrak. Dia kata untuk menjadikan kontrak itu sah di sisi undang-undang. Okey, contoh kita lihat kepada kontrak antara Ahmad dan Azli tadi. Jadi di sini kita lihat harga kereta RM40,000. Jadi itu adalah syarat kepada kontrak tersebut.
Okay. Dan dia kata, Ahmad kata dia nak jual kereta miliknya. Jadi kereta miliknya, dan mungkin Azli maklum lah, kereta milik Ahmad ni yang mana satu. Mungkin hanya ada sebuah kereta. Jadi dia maklum bahawa kereta itu yang nak dijual dan syaratnya 40,000. Jadi jelas kereta, kan sebenarnya kalau disebut kereta Proton Saga miliknya contohnya kan, itu lebih jelas. Jadi terma dia kereta Proton Saga dan harganya 40,000. Cuma boleh kita tambah lagi mungkin secara tunai. Jadi itu kalau ada secara tunai ataupun secara bayaran angsuran beberapa kali, jadi syarat-syarat kontrak itu lebih jelas lah. Okey. Terma dan syarat kontrak mestilah jelas, nyata dan tentu kepada sesiapa ianya ditujukan. Jadi kalau sekiranya bagi Azli lah, di sini dia dah terima kan, tapi kita contohnya bagi Azli tak jelas. Ahmad ni ada 10 buah kereta. Kereta mana yang dia hendak jual? Jadi tidak jelas. Okey, tidak jelas. Tapi mungkin dalam pengetahuan Azli, Ahmad ni ada kereta semua yang mahal-mahal, yang harganya lebih dari 40,000. Jadi bila Ahmad tawarkan saja, dia terus bersetuju nak beli mana-mana kereta tersebut. Jadi maknanya di situ walaupun tidak dinyatakan kereta yang mana satu, tetapi Azli bersetuju kerana dia tahu benda tu dah jelas pada dia. Tetapi sekiranya tidak jelas kereta yang mana, maka tidak ada ketentuan kereta yang mana, maka kontrak ini boleh jadi batal. Sebabnya kereta tu tidak ditentukan, kecuali dalam keadaan yang mana memang Azli tahu kereta yang mana satu. Jadi kalau ikut sebenar, kontrak ini perlu lebih jelas dari segi terma dan syaratnya, supaya tentukan kereta milik Ahmad tu jenama apa contohnya. Jadi itu lebih syaratnya mesti lebih jelas dan nyata. Jadi dia kata perjanjian yang mana maknanya tidak tertentu atau tidak boleh ditentukan adalah batal. Jadi kalau tidak boleh ditentukan, maka batal. Jadi seterusnya kita pergi kepada faktor kenapa berlakunya ketidaktentuan. Okey, bahasa yang kabur dan sama-sama macam tadilah. Saya nak jual kereta, tetapi dia tidak tentukan kereta mana. Jadi dah satu, sama-sama mana satu. Tapi kalau dia hanya ada satu kereta, itu dah jelas lah. Okey, dan bahasa yang digunakan mungkin agak memberi maksud yang berbeza. Boleh memberi maksud yang berbeza kepada penerima. Jadi menyebabkan gagal kontrak itu gagal dibentuk, perjanjian gagal mencapai persetujuan kerana pokok atau syarat utama perjanjian tidak dapat difahami, tidak jelas. Okay. Jadi seterusnya kita pergi kepada elemen kontrak yang keenam, iaitu keupayaan. Ini elemen kontrak yang terakhir. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan keupayaan? Kelayakan seseorang untuk memasuki kontrak. Jadi nak masuk kontrak ataupun nak berkontrak, kita kena ada kelayakan tertentu. Okey, apa kelayakan tertentu? Jadi kata seseorang yang berkontrak mestilah bersetuju untuk menerima kewajipan dan berfikiran waras serta dapat memahami terma kontrak dan kesan kontrak. Jadi keupayaan diberikan di sini ada dua maksud. Satu kelayakan, maknanya adalah spesifikasi tertentu yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang ingin memasuki kontrak. Dan masuk keupayaan yang kedua di sini, dia kata seorang yang berkontrak, bila kita nak berkontrak, kita mestilah bersetuju menerima kewajipan yang kita dah tanda tangani, yang kita terima
atas tawaran, dan pada masa itu kita berfikiran waras, maknanya kita faham apa yang kita persetujui serta kita memahami terma kontrak, faham apa yang ada dalam terma kontrak dan kesan apabila kontrak itu dipatrikan, apa kesan dia kepada kedua-dua pihak. Seterusnya kita pergi kepada elemen keupayaan. Jadi elemen keupayaan yang pertamanya ialah dewasa, berakal sempurna dan tidak hilang kelayakan berkontrak. Jadi untuk elemen keupayaan ada 3 elemen. Elemen keupayaan ada pula elemen di bawahnya. Jadi ataupun syarat, istilah lain yang kita boleh gunakan ialah syarat keupayaan. Okay, kita tengok apa penjelasan bagi setiap satu. Yang pertama, dewasa. Jadi ini terdapat di dalam Seksyen 11 Akta Kontrak. Jadi menurut Akta Umur Dewasa 1971, usia dewasa seseorang di Malaysia ialah 18 tahun, tidak termasuk perkara berkaitan perkahwinan, perceraian dan pengambilan anak angkat. Jadi Akta Umur Dewasa, jadi untuk 18 tahun ni tidak termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan 3 perkara ni. Jadi mungkin untuk perkara berkaitan perkahwinan, perceraian dan pengambilan anak angkat ni boleh di bawah umur 18 tahun. Tetapi untuk berkontrak, seseorang mesti berumur 18 tahun dan ke atas. Dan jadi kalau sekiranya umurnya di bawah 18 tahun, boleh tak berkontrak? Terdapat 3 pengecualian. Seseorang yang berusia bawah 18 tahun boleh memasuki kontrak. Jadi iaitu seperti berikut. Itu pertama, kontrak keperluan hidup. Jadi kontrak keperluan hidup yang orang yang membekalkan barangan keperluan pada kanak-kanak berhak untuk mendapat bayaran dari harta kanak-kanak tersebut. Walaupun kanak-kanak tu umur dia katakan 15 tahun, di bawah daripada 18 tahun. Dia boleh berkontrak dengan pembekal makanan kerana dia perlukan makanan itu untuk hidup, untuk makan minum dia. Dan yang kedua, kontrak beasiswa. Beasiswa, kanak-kanak berhak menandatangani perjanjian beasiswa walaupun belum mencapai usia 18 tahun. Dan perjanjian ini adalah sah serta mengikat di sisi undang-undang. Jadi kalau cikgu dulu tingkatan 1 dapat beasiswa. Jadi masa tingkatan 1 baru umur 13 tahun. Jadi tak capai usia 18 tahun, tapi kita dah boleh menandangi kontrak beasiswa untuk tempoh beberapa tahun. Dan seterusnya yang ketiga, kontrak insurans. Kontrak insurans, seorang kanak-kanak berusia lebih 10 tahun hingga 16 tahun. Jadi dia tetap dengan 10 hingga 16 tahun berhak memasuki kontrak insurans. Ada syarat dia, dengan syarat mendapat kebenaran bertulis dari ibu bapa atau penjaganya. Jadi kalau pelajar di sekolah dulu kena bayar insurans RM1.50 kalau tak silap cikgu. Jadi bila kita bayar insurans, semua pelajar di Malaysia dilindungi di bawah kontrak insurans. Dan sebenarnya semua tu perlu dilakukan dengan kebenaran daripada ibu bapa. Tapi sekarang ni kerajaan dah tetapkan kerajaan yang bayar insurans untuk semua pelajar di Malaysia, untuk melindungi semua pelajar di Malaysia. Jadi tapi kalau sekiranya kontrak insurans yang lain, maknanya seorang bapa nak ambil insurans untuk anaknya yang umurnya 10 hingga 16 tahun ni, maka ibu bapa boleh beri kebenaran ibu bapa lah untuk memasuki kontrak insurans. Seterusnya syarat yang kedua keupayaan ialah berakal sempurna. Berakal sempurna yang pertama bermaksud seseorang yang berkontrak hendaklah berfikiran waras serta dapat memahami terma dan syarat kontrak. Jadi
orang yang berakal sempurna, orang yang waras, yang tidak gila. Okey. Dan kenapa kita perlu orang yang waras? Supaya dia dapat memahami terma dan syarat kontrak. Kalau orang tu tak waras, jadi dia tak dapat memahami terma. Jadi macam mana dia nak berkontrak? Yang kedua, berkeupayaan memahami kontrak yang diperbuatnya dan berkeupayaan membuat pertimbangan yang rasional terhadap kesan ke atas kepentingannya. Sebab itulah tadi untuk masuk kontrak dia nak umur 18 ke atas. Sebabnya kalau budak sekolah rendah yang umurnya tak sampai 12 tahun, okey, kemungkinan besar dia tak dapat memahami kontrak. Dan bila dia tak dapat memahami kontrak, contohnya kontrak jual beli ke, dia tidak mampu untuk membuat pertimbangan terhadap keputusan dia untuk berkontrak. Jadi itu tidak berkeupayaan untuk memahami kontrak. Dan yang kita tengok contoh di sini, seorang yang siuman. Okey, ini contoh dia. Seorang yang siuman yang meracau kerana demam. Dia tak ada masalah gila tak gila, tapi disebabkan dia ni demam ataupun mungkin dia mabuk, terminum sesuatu ke, ataupun makan ubat yang menyebabkan dia jadi mabuk. Jadi pada masa dalam keadaan dia demam atau mabuk tadi menyebabkan dia pada masa tu dia tidak dapat berfikir dengan baik, dia tidak dapat memahami syarat-syarat sesuatu kontrak atau tidak dapat membuat pertimbangan yang rasional terhadap kesan kepentingannya, tidak boleh membuat kontrak selama tempoh racun atau kemabukan itu. Jadi dalam masa dia tak siuman kerana demam tadi, dia tak gila, dia waras, tetapi kerana dia demam, dalam keadaan dia sakit atau demam atau tidak sedarkan diri, dia tidak boleh membuat kontrak dalam tempoh tersebut. Tapi dalam keadaan dia dah sedar, dia boleh berkontrak. Okay, dan yang ketiga, untuk syarat keupayaan tadi ialah tidak hilang kelayakan berkontrak. Tidak hilang kelayakan berkontrak, maksud dia seseorang mestilah tiada halangan atau tiada mana-mana undang-undang yang melarangnya atau tidak tertakluk kepada mana-mana undang-undang ke atasnya untuk berkontrak. Jadi tidak ada yang boleh menghalang dia daripada berkontrak. Jadi kalau ada halangan dan ada undang-undang yang menghalang dia berkontrak, maka dia tidak boleh berkontrak. Contohnya, seorang banduan tidak boleh berkontrak. Dari segi undang-undang, bila dia berada di dalam penjara, dalam tempoh dia berada dalam penjara, dia tidak boleh sign kontrak. Jadi dia tidak ada kuasa, tidak ada hak untuk berkontrak semasa menjadi seorang banduan. Okey. Jadi itu salah satu contoh, satu contoh yang jelas lah. Jadi kemungkinan dia bukan banduan, tetapi ada sekatan. Contohnya orang yang diisytiharkan muflis, orang yang diisytiharkan muflis yang mana segala akaunnya telah di blacklist oleh bank negara. Okey, dalam tempoh itu dia tidak boleh, seorang yang muflis dia tidak boleh membuka akaun di bank kerana undang-undang menyekat, menghalang dia daripada berbuat begitu. Jadi apa saja urus niaga yang dilakukan tidak boleh menggunakan namanya, terutamanya yang berkaitan dengan urusan bank. Dia kena guna nama saudara mara ataupun anak isteri dia lah. Jadi orang yang muflis ni disekat oleh undang-undang daripada membuka akaun bank, membuka akaun bank oleh bank negara lah. Jadi untuk lebih lanjut lagi, sila rujuk kepada pihak yang berkenaan lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada teknik menjawab soalan peperiksaan bagi tiga elemen ini, mana-mana yang berkaitan. Kita tengok. Yang pertama soalan dia, huraikan dua elemen keupayaan berkontrak mengikut Seksyen 11 Akta Kontrak. Jadi di sini dalam soalan ini kita lihat kepada
kata tugasnya ialah huraikan. Okey. Dan dia punya kata kunci, arahan dia nak ada 2. Kita belajar tadi ada 3 elemen keupayaan berkontrak. Dan okey, kata kuncinya elemen keupayaan berkontrak. Okey. Jangan pula kita bagi elemen kontrak. Itu selalu berlaku. Orang tanya elemen keupayaan kontrak, dia buat elemen kontrak. Okay. Elemen penerimaan contohnya. Salah lah. Sebab kata kunci dia elemen keupayaan berkontrak. Mengikut section sebelah akta kontrak. Jadi kita tengok contoh jawapan. Okay. Ada intro. Okay. Dua elemen keupayaan berkontrak mengikut section. Okay. Jawapan dia. Okay. Tadi kita dah belajar. Ada 3. Jadi dalam ada 3, dia nak 2 sahaja, maka pemeriksa mungkin akan tanda nombor 1 dan nombor 2 sahaja. Nombor 3 baca ke tidak? Taklah. Sebab dia nak 2 sahaja, yang ketiga ni mungkin dia tak baca lah. Jadi pastikan 1 dan 2 ni betul. Jadi kita tengok yang elemen keupayaan yang pertama dewasa, iaitu usia dewasa di Malaysia ialah 18 tahun. Berakal sempurna, 1 markah. Huraian dia, seseorang yang berkontrak hendaklah berfikiran waras serta dapat memahami terma dan syarat kontrak. Jadi ada fakta, ada huraian, ada fakta, ada huraian, 4 markah. Jadi 4 markah sebab dia nak 2 sahaja. Okey. Jadi seterusnya kita pergi. Sekarang kita lihat soalan yang kedua. Soalannya nampaknya agak mudah. Jadi kita lihat kepada kata tugas. Kata tugasnya hanya nyatakan. Dia nak 3 arahan dia. Dan soalan dia pengecualian. Pengecualian bagi seseorang yang berumur bawah 18 tahun boleh memasuki kontrak. Jadi tadi kita dah belajar. Umur bawah 18 tahun tak boleh berkontrak. Tetapi ada 3 pengecualian dia. Jadi kita tengok jawapannya. Okay, 3 pengecualian. Intro dia, seorang yang berusia 18 tahun boleh memasuki kontrak. Iaitu kontrak keperluan hidup, kontrak beasiswa, kontrak insurans dengan syarat mendapat kebenaran ibu bapa. Jadi soalan nak 3 sahaja, maka kita beri 3 sahajalah. Dan memang ada 3 je pun kan. Dan nyatakan tak perlu beri huraian. Kalau huraikan, baru ada huraian, dapat 6 markah. Okay. Seterusnya, rasanya setakat ini sahaja untuk video cikgu kali ini. Berjumpa lagi dalam video seterusnya bagi huraian untuk tajuk undang-undang kontrak. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.